Hai belajar SLT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Hari ini kita akan sambung jahit Okey, kita cuba nak capai dua kriteria kejayaan, iaitu kita nak menetapkan fabrik dengan silang pangkar dan kemudian kita nak lengkapkan bahagian kelepet iaitu sejenis penyutar tepi. Okey, marilah kita tengok projek kita dulu. Bahagian atas nampak macam siap tapi bahagian belakang belum siap. Okey kan? Nampak tak yang ini? Fabrik ini dia sebenarnya penang dia macam ni belum dilengkapi lagi. Kita kena sudahi dengan kelepet. Kalau kita lipat macam ni, kita namakan dia kelepet. Kelepet ialah lipatan fabrik. Lipatan pada satu fabrik lah. Sekiranya kamu tak nak guna kelepet, sebenarnya kamu boleh juga guna lapik lah. Okey, lapik ialah tambahan fabrik yang baru di mana lapik dan kelepet merupakan penyudah tepi. Kan pada permulaan di bahagian sini kalau tak ada lapik, okey, dia akan macam ni juga. Penang dia akan berjerumpai macam ni kan. Okey, so bila kita tambah satu lapik, dia punya tepi sudah disudahi. Sama juga yang ini. Okey, so kalau sekarang nak tambah satu fabrik, kita hanya cantum color lain fabrik, kemudian kita lipat ke atas, kita jahit. Itu pun satu penyudah tepi di mana kita guna lapik. Ingat lapik ialah guna fabrik yang luar, fabrik tambahan untuk menyudah tepi. Manakala kalau kelepet, okey, dia tak tambah fabrik. Boleh? So cikgu tunjuk sampel di sini. Okey, belajar macam di pasaran ini ialah you punya baju sekolah kan. Di sini ialah cara lipat sahaja ke atas. So nampak tak, ini ialah kelepet lah. Okey, so bila you sudah faham apa itu kelepet, sekarang cikgu nak terangkan konsep dan teori kelepet dulu. Marilah kita lihat buku teks muka surat 109. Okey, anda boleh lihat secara detail di situ dan cikgu pun ambil kata kuncinya sahaja. Okey, kelepet tadi cikgu dah jelaskan dia ialah lipatan fabrik, betul? Alright, so di sini nampak tak? Fabrik tu kalau kita nak jahit kelepet, pastikan kita lipat dua kali. Okey, kita lipat dua kali, kemudian kita ironkan, kemudian kita jahitlah. Nampak tak dia punya ini? Kenapa nak panggil dia silang pangkar? Sebab bentuk dia memang pangkar. Okey, bentuk dia memang pangkar dan setiap pangkar itu dia bersilang. So itu dapat namanya. Okey, silang pangkar. Dan you nampak tak, ini sebelah luar, ini sebelah dalam. So masa kita nak jahit ini sebelah dalam kan? So kita lipat ke atas sekali. Okey, sekali. Lepas tu kita lipat satu kali lagi. Automatik sebelah luar akan di bahagian sini. So kita cuba tetapkanlah dengan silang pangkar ini. Okey. So untuk sesiapa yang ada mesin jahit tepi, okey, macam sampel ini. Okey, nampak tak yang ini? Dia ada mesin jahit tepi. Maknanya, okey, di fabrik asal ni, okey, dia masuk ke mesin jahit tepi, so dapatlah kemasan yang cantik di sini dengan benang putih macam ni. Ini kita namakan dia hasil jahitan tepi. So bila kamu sudah ada ini, jahitan tepi, jadi kalau you nak jahit kelepet, kamu tinggal lipat sekali sahaja. Boleh bezakan? Okey, ingat kalau you ada kemasan, kamu hanya lipat sekali sahaja, tapi kamu ini tak ada dijahit tepi kan. So you nampak tak? Okey, sebenarnya kain senang berjerumpai dan dia tidak kukuh sekiranya kamu cuba lipat sekali. Sekiranya kamu lipat sekali dan ingin menjahit jahitan ini, dia akan tak kukuh di sini dan lama-lama masuk mesin basuh, automatik kain ni akan terbuka lah jahitannya dan tidak lama dipakai. So terpaksalah baiki semula. So ingat bagi fabrik yang tak ada jahit tepi, kamu kena lipat dua kali. Okay, macam ni sekali, kemudian baru tetapkannya. Macam ni baru dia tidak berjerumpai dan dia kukuh. Sekiranya kamu lipat sekali, itu hanya cara untuk ini. Boleh faham? Okey, baik. Selain silang pangkar, kelepet sebenarnya boleh ditetapkan jahitan mesin. Okey, of course, siapa di sini kalau you tak nak jahit silang pangkar pun boleh guna jahitan kia lah. Okey, untuk menetapkan kelepet kamu.
Alright, so kalau sesiapa rasa tak nak jahit silang pangkah, kamu boleh lipat 2 kali. Okay, kemudian jahit kia. Bila jahit kia dah selesai lah. Okay, satu kelepek yang bagus ialah dia punya lebar keseluruhan. Okay, lebar keseluruhan mesti sama. Okay, itu kriteria yang paling penting. Dan kalau kamu guna jahitan kia, pastikan jarak dia cantik lah, you jaga. Sebab apa perbezaan kalau you guna jahitan mesin dan juga ini? Sekiranya kamu guna jahitan mesin, hasil dia nampak kat luar. Sekiranya jarak kamu tak jaga dengan elok, wow, kalau sengit, sebelah luar akan automatik nampak. Okay, tapi untuk silang pangkah macam ni, okay, silang pangkah ini, dia tak nampak kat luar, kat luar kosong. So sekarang terpulang kepada kamu. Kamu guna jahitan kia, make sure kamu jaga jarak lah. So sesiapa yang nak belajar bersama Cikgu Wen, saya akan guna silang pangkah lah. Saya rasa lah bagi Cikgu Wen, saya tak nak nampak apa-apa kesan kat luar. Terutamanya tengok Cikgu Wen punya fabric. I punya fabric ialah jalur. So sekiranya I guna jahitan mesin, color yang warna biru gelap ni, so dia akan nampak satu garisan biru gelap kat sini walaupun saya guna jahitan kia, walaupun saya jahit dengan kemas, tapi dia akan nampak satu garisan benang biru gelap kat luar. Jadi saya lebih suka kalau saya punya projek, nak kemas dengan cantik, kita guna jahitan silang pangkah lebih sesuai. Faham konsep tu? Baik, belajar tadi cikgu dah jelaskan kalau kelepek nak cantik, pastikan lebar dia sama. Dan satu lagi kualiti, sekiranya kamu guna silang pangkah, make sure dia tak boleh masuk satu jari lah. Maksudnya jarak tu, you punya benang tak boleh masuk satu jari. Sekiranya boleh masuk satu jari, maksudnya terlalu longgar. Bila terlalu longgar, boleh bayangkan kalau you jalan tersangkut sesuatu ataupun mesin basuh tu tertetas silang pangkah punya jahitan dan terus tertangga di sini. Satu tertangga, otomatik keseluruhan akan tertangga lah. So bila tertangga, kamu kena jahit semula. Nanti cikgu pun tunjuk macam mana silang pangkah ni boleh hanya tinggal satu sahaja. Satu pintek di situ sahaja, tak kelihatan kat luar. Baik belajar, izinkan cikgu terang sedikit lagi supaya buat kamu faham perbezaan dia. Kalau jahitan asas, iaitu jahitan kia dan celujo, mesti mula dari kanan ke kiri. Untuk jahitan silang pangkah, dia sebenarnya bukan jahitan asas, tapi dia merupakan jahitan hiasan. So, jahitan hiasan selain silang pangkah, ada juga insang pari. Ada juga insang pari. Yang ketiga ialah jahitan suji bilang. Ketiga-tiga jahitan hiasan ini, mesti mula dari kiri ke kanan. Maksudnya dari kiri ke kanan. Jahitan hiasan, mesti dari kiri ke kanan. So, silang pangkah ialah kita mesti mula dari sini. Macam ni kita mula dengan jahitan kia. Lepas tu kita akan jahit macam ni, silang pangkah. Untuk insang pari, sebenarnya satu jahitan yang menggantikan mesin jahit tepi. Ini pun bentuk U. Dia bentuk U. Ni kalau you peminat, next time cikgu boleh buat video terangkan. Siapa yang pandai insang pari ni, dia sebenarnya satu jahitan hiasan yang boleh gantikan mesin jahit tepi. Lagi satu suji pilang. Suji pilang dia betul-betul pangkah. Dia betul-betul pangkah. Macam ni dia punya bentuk. Dia tak silang, dia betul-betul pangkah. Ini ialah jahitan hiasan suji pilang, di mana kalau you nak sulam sesuatu. Ada orang guna jahitan suji bilang, dia buat bentuk teddy bear ke, yang semua pangkah-pangkah macam tu. Bila cantum pangkah-pangkah, dia jadi satu gambar yang amat bermakna. So faham itu konsep asas, jahitan hiasan mesti dari kiri ke kanan. So kita tengok ini. Cikgu harap you all faham konsep sebelum mula menjahit. Cikgu pun bukan hanya nak you capai markah untuk projek, tapi I harap you boleh faham konsep keseluruhan dan guna dalam kehidupan. Kuasai ilmu dan kemahiran. Ini konon-kononnya ialah lipatan fabric. Untuk yang merah ini, saya
konon-konon lah dia ialah jahit tepi. Baik belajar, sekarang cikgu demokan cara untuk menjahit silang pangkah. Jom kita mula. Sediakan jarum dan satu lembar. Tolong ingat satu lembar yang kita akan gunakan. Alright, yang pertama ingat kita mesti mula dengan jahitan kia, iaitu kita ulang 2-3 kali di titik permulaan A dan B. So A keluar daripada B sebanyak 2 kali. Baik belajar, apabila kamu dah mula dengan jahitan kia, anda boleh buangkan ekor ini supaya tak mengganggu jahitan yang seterusnya. Okey, ingat betul untuk silang pangkah ialah jarum sentiasa hadap ke sebelah kiri. Ini maksudnya. Okey, dari AB 2 kali atau 3 kali, kemudian kita akan cocok ke C. Okey, kita cocok ke C tu. C tu tempat mana? Ini. Kamu boleh sentiasa adjust sendiri. Okey, di mana C-nya. Kalau you nak letak di sini, C akan macam ni lah. Tapi bila you C kat sini, garisan tu ataupun jahitan tu terlalu serong, kan? So, kita jahit bagi ke C macam tu, tentukan dan kita keluar dari D. Okey, boleh faham? So, ingat jarum hadap sebelah kiri. Nampak? Okey, sekarang sama juga kita buat adjustment di sini. Okey, bila saya adjust macam ni, garisan serong ni setara. Okey, so confirm ini ialah E lah. Okey, nampak tak yang ini? Ini pangkah pertama. Ingat masa you jahit mesti jarum mesti hadap ke kiri. So sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke G dulu. Okey, keluar dari H supaya jarum sentiasa hadap ke kiri. Okey, so kalau jarak you jaga dengan bagus, you punya silang pangkah tu akan cantik dan kemas. So, nampak tak? Ini pangkah. Kemudian antara pangkah, dia dah silang. Saya cuba satu lagi tengok ingat bila you dah siap satu pangkah, kita kena buat adjustment. Okey, kamu nampak garisan serong tu cukup. Jadi inilah tempat I-nya. Okey, dan ingat betulnya jarum mesti sentiasa hadap ke kiri. Kita buat latihan di kertas dulu, selepas mahir baru kita jahit di kain. Nampak tak? Sudah 2 silang pangkah. Okey, sekiranya kamu salah, tengok saya cuba buat salah. Jarum saya hadap ke kanan. Okey, bila jarum saya buat ke kanan, okey, apa jadinya? Kalau you jahit L pergi ke K, inilah kesannya dia tak persilang. Okey, dia tak akan persilang sekiranya jarum kamu hadap ke kanan. Okey, so buat satu lagi kesalahan, tengok Okey, kalau sesiapa yang jahit macam ni, dia tak bersilang. Okey, sekiranya kamu dapati kamu terjahit macam ni, jahitan tidak silang, maksudnya sudah bukan teknik silang pangkah lagi dan kamu kena tetas balik. Kalau nak tetas balik, okey, kamu tengok kamu hanya tanggalkan jarum daripada penang. Okey, kemudian kamu menetas balik. Kamu macam ni tarik je. Okey, tarik sahaja. Nampak tak? Jahitan pun boleh buat pembetulan dengan syarat dia kamu jahit dengan satu lembar. Sekiranya kamu jahit dengan 2 lembar, kamu tak boleh buat pembetulan. Boleh faham? Alright, so bila you dah tetas balik bahagian yang kamu tak puas hati, okey, baru you masuk balik lah. Okey, penang ke jarum. Okey, nampak? Seterusnya kita sambung lagi. Ingat kali ini jangan buat salah pula. Jangan hadap kanan tapi hadap kiri. See, nampak sudah persilang. Okey, kemudian sambung mana? Yes, kita kena masuk ke ini yang M. Okey, cikgu tulis ini M, ini N. Boleh? M, N supaya jarum sentiasa hadap ke kiri. Nampak tak? Sudah 3 mata jahitan silang pangkah. So, kalau kita nak matikan, kita akan matikan dengan jahitan kia. Okey, ingat jahitan kia ialah ulang 2-3 kali di tempat yang sama. Okey, belajar boleh faham? Ini ialah silang pangkah dan kita mula di sini dengan mata jahitan kia dan matikan di sini dengan mata jahitan kia juga. Alright, sekarang kita tengok bahagian belakang.
Sekiranya kamu jahit, kamu akan tinggalkan kesan di belakang fabrik yang kemas lah kalau you jahit dengan kemas. Tapi sekarang banyak orang tak suka kalau ada kesan luar macam ni. Okay, kita tak nak tinggalkan banyak kesan kat luar. So make sure masa kita nak jahit di atas ni, kita ambil satu benang ataupun dua benang sahaja. Okay, semakin sikit benang yang you masukkan, cocokkan, dia akan tinggalkan kesan yang paling minimum kat luar. Okay, sama juga kalau di bahagian sini, okay, kamu tak nak tinggalkan kesan kat luar tu, ini sebab fabrik atas kan, lipatan ni kan. So masa kita jahit tu, kita ambil lapisan atas je. Faham? Kita ambil lapisan atas je. Kita nak tetapkan fabrik, jadi kita ambil lapisan atas sahaja. Bila you ambil lapisan atas, dia tak akan tinggalkan kesan yang ketara kat luar. Kemudian ingat ini, sebab cikgu Wen jahit kertas ini, saya terpaksa ambil sikit. Kalau nanti cikgu demo kat kain, saya akan tarik satu benang sahaja. Faham? Ingat saya ulang sekali lagi, untuk bahagian sini kita hanya ambil lapisan atas je. Sekiranya terambil lapisan bawah, dia akan meninggalkan kesan di fabrik luar. Okey, boleh. So untuk yang ni kita nak matikan pun matikan di lapisan atas sahaja. Okey, lapisan atas sahaja. Kalau kita nak matikan dengan jahitan kia, kita ulang di mata jahitan last tu. Okey, kita nak matikan di sini hanya melibatkan lapisan atas je. So kita bezakan okey, di sini okey ialah sampai yang tadi ada 3 mata jahitan yang melibatkan fabrik luar. Nampak tak? Okey, tadi ini ialah kesan yang kita jahit macam ni kan. Ini nampak tak, dia tak ada kesan kat luar. Alright, belajar sudah faham konsep, boleh jahit di kertas dulu, confirm dah boleh, baru you jahit di fabrik anda. Jom kita mula jahit. Baik belajar, apabila kamu dah mahir jahit jahitan silang pangkal di kertas, jadi anda boleh cuba jahit di bahagian sini. Jadi sekarang kita kena lipat kat sini macam ni. So masih ingat tak masa kita buat design bahagian untuk kelepet, okey, kat pola tu kita design 1.5 cm. Jadi masa kita nak lipat 2 kali, cikgu Wen cadangkan kamu lipat 0.5 cm. Okey, maksudnya kita buat lipatan pertama 0.5 cm, kemudian lipat satu lagi iaitu 1 cm. Jumlah keseluruhan ialah 1.5 cm. So, macam mana kita nak tetapkan kelepet ni dengan kemas? So, saya perlu kamu sediakan ini. Okey, ini ialah penang dan kali ini guna 2 lembar. Okey, sebab saya nak kamu guna jahitan jelujur untuk menetapkan fabrik ganti jarum peniti. Sila masukkan penang ke dalam jarum, tapi ingat 2 lembar dan kita simpulkan. Okey, kita gulung macam ni dan kita macam pusingkan sikit, dapatkan satu simpul kat situ. Tak kisah. Janji ada satu simpul kat situ sudah cukup. Ini hanya jahitan jelujur, fungsi asasnya iaitu untuk menetapkan fabrik secara sementara. Alright, so kita akan guna jahitan jelujur, gantikan jarum peniti untuk menetapkan kelepet sebab kejap lagi kita nak pergi iron. Sekiranya kamu guna jarum peniti dan pinkan kemudian bagi iron, sebenarnya sudah langgar peraturan menyetrika ataupun menggosok fabrik. Okey, di buku teks di muka surat 134 tu ada bagi tahu kamu perkara yang perlu dilakukan apabila menekan fabrik. So inilah yang hari tu masa cikgu demo saya sudah bagi tahu kamu kena uji kesan suhu dulu di perca fabrik. Kemudian kalau tekan pun mesti tekan di sebelah dalam supaya elak kesan kilat. Kemudian tekan fabrik ikut ira supaya elak fabrik tu menjadi renggang. Satu lagi penting masa you setrika mesti tanggalkan peniti sebelum menekan untuk elakkan kesan pada fabrik dan juga kerosakan pada setrika. Itulah sebabnya cikgu Wen nak kamu cuba sediakan penang 2 lembar, kita jahitkan jahitan jelujur untuk menetapkan kelepet ni sebelum kita pergi menggosokkan. Faham?
So, keluarkan juga ini, cikgu tunggu kamu, anda boleh stop video, kemudian sediakan pembaris DIY ini. Kalau you tak ada pembaris DIY, kamu terpaksa guna pembaris. Sebab cikgu Wen dah bagi tahu, tu kelepek yang bagus, lebar keseluruhan mesti sama, betul? So, di sini okey, pembaris DIY hari tu cikgu Wen dah buat ikut ukuran yang kerap kita guna iaitu 0.75 cm bahagian ini. Ini ialah 1 cm. So, kali ini tadi cikgu Wen dah terangkan kita nak 1 cm, betul? So, selebihnya kita akan lipat ke dalam. Okey, so saya cuba rendahkan kamera. Baik, belajar nampak ke? Ini ialah hari itu kan kita buat perpenjuru. Masih ingat tak kita terbalikkan? Okey, so ini ialah bahagian perpenjuru dan ini ialah kelepeknya. Ini jumlah dia 1.5 cm kan? So cikgu Wen kata kita lipat 0.5 cm. Okey, ke dalam kita kena make sure dia 0.5 cm dan panjang, okey, lebar ini ialah 1 cm. Baik belajar, kita cuba tetapkan supaya dia 1 cm. Kita make sure dia 1 cm. Okey, kemudian kita cuba masukkan ni. Okey, tak apa. Biar yang simple tu kat luar tak apa sebab kejap lagi kita nak tarik dia. Dia ialah benang yang sementara sahaja. So kita akan ulanglah. Okey, see ini jahitan jelujur Kemudian kita sambung lagi. Okey, see belajar. Bila kita guna jahitan macam ni, kita dah boleh make sure dia sentiasa 1 cm. Okey, sentiasa 1 cm, sini pun 1 cm. Alright, so kita teruskan je Okey, untuk bahagian claim, pastikan di sini kamu claim mesti terbuka Kemudian baru kamu buat lipatan. Okey, dan kamu ukurkan. Okey, nampak? So, kita akan pin di sini. Baik belajar, ini jelujur kasar yang cuba bantu kamu gantikan peniti untuk menetapkan fabrik. So, kita teruskan. Baik belajar, apabila kamu sudah siap jelujur kasar ini iaitu jahitan sementara, okey, untuk menetapkan make sure dia 1 cm, jadi kita boleh pergi ironkan. Jom kita pergi ironkan Baik belajar, kita ironkan kita bentangkan rata di atas okey, iron board ni, kemudian kita make sure suhu sederhana. Masa ni kita cuba ironkan. Baik, selepas kita dah menetapkan dan juga gosok rata, so nampak keseluruhan dia punya lebar sudah dijaga semua 1 cm kan? Bila sudah semua 1 cm, tu kita dah boleh mula jahit silang pangkat untuk menetapkannya, kemudian tanggalkan jahitan jelujur sementara ini. Alright, jom kita mula sekarang. Baik belajar, cikgu cuba demo cara untuk menjahit silang pangkal pada fabrik Okey, so seperti teori yang tadi cikgu Wen dah ajar, so anda boleh mula jahit melalui kiri pergi ke kanan. Ingat seperti yang dalam buku teks ini. So kita akan jahit tekat sedikit dengan lipatan supaya tak jauh dan silang pangkal dia kemas. Jom kita mula sekarang. Okey, kita boleh jahit tempat permulaan di dalam sedikit lah. Ingat ambil lapisan atas sahaja. Okey, so bila you sudah mulakan, kita boleh potong ekor dia Ya, belajar masih ingat petua tak? Ya, masa kita nak jahit kan, kita kena jarum hadap kiri kan? Okey, belajar kita ambil satu je Satu je benang. Okey, so kita ambil kemudian kita tarik. Okey, so garisan serong pertama dah siap. So kita akan adjust ni lah, di mana yang you nak letak untuk jahitan seterusnya. AB, AB, C, D sudah siap. Jadi sekarang EF di mana? Yes, kita boleh letak macam ni. Kalau you nak jahit
di sini terlalu jauh, nanti garisan serong terlalu jauh. So kita buat yang comel kecil Ambil sikit masa tak apa Okey, jangan laju. So untuk yang ini pun sama, kita ambil lapisan atas. Bila ambil lapisan atas, kamu boleh ambil lebih sikit. Bukan satu penang, sebab kita ambil lebih hanya lapisan atas sahaja. Dia tak ada kesan kat luar. So kita boleh jahitkan. Okey, boleh nampak ini silang pangkal yang nombor 1. Seterusnya kita tengok di sini. So kamu buat adjustment di sini, confirm you tahu di sinilah you kena jahit. So ingat dia tekat dengan garisan lipatan. So kita ambil sini. Okey, ingat sama juga kita ambil satu je. Okey, satu. Ataupun ada orang saya nampak di pasaran, banyak tukang jahit sudah inovasi sikit. Dia ambil sikit ini. Okey, saya ulang. Dia ambil satu benang daripada bawah ini. Okey, kemudian dia ambil satu lagi di lipatan ni. Okey, sebab lipatan ni tak akan memberi kesan kat luar kan. Okey, satu yang lapisan bawah, kemudian satu lagi ialah yang atas. Ini ialah cara yang saya nampaklah ada orang share dalam YouTube juga Okey, mereka guna cara macam ni. Cuma kalau cara macam ni dia akan nampak macam dia punya jahitan menenggak ke bawah lah. Okey, so terpulang kamu pun boleh buat gitu. Okey, so janji dia tak ada kesan kat luar. Tapi Cikgu Wen tetap ikut buku teks tau. Okey, Cikgu Wen ikut buku teks. Jadi kita jarum sentiasa hadap ke kiri sahaja. Okey, ingat bila you jahit yang atas ni, boleh ambil lapisan atas sahaja Kemudian tentukan, okey, saya nak jahit di sini. Okey, Cikgu Wen ulang dengan yang Cikgu Wen hanya follow buku teks Ambil satu je. Okey. Tetap kukuh lah. Bila cikgu dah try, dia tetap kukuh. Okey, good. Walaupun satu je. Okey, boleh. Jadi anda sambung je. Sambung teknik ni sehingga habis keseluruhan See, dia sudah banyak jahitan dan dia tidak meninggalkan kesan kat luar. Okey, ini kesan ialah kesan jerujo. Nanti kita akan potongkan. Untuk jahitan silang pangkal yang lain, dia tak akan tinggalkan apa-apa kesan. So kita teruskan Ingat masa you jahit ni, ini lebih kurang ambil sedikit jarak saja. Untuk yang atas ni mesti tepat pada garisan lipatan lah. Okey, tekat pada garisan lipatan. Ni kan lipatan. So dia tekat dengan dia. Okey, so baru tarik. Okey, bila sampai ke sini tak apa dia tak ada kesan kat luar, kita ambil sedikit daripada kelim. Okey, so kita boleh ambil lebih daripada satu penang. See? Dia sudah banyak silang pangkal. Baik belajar, kita dah sampai ke sini Ini fabric bercorak sudah siap ditetapkan. So untuk fabric ni lagi senang nak nampak kat luar tau. So kita kena hati-hati, kita tentukan di mana yang atas dulu. Sama juga di tempat lipatan ni kita ambil satu je. Okey, belajar ambil satu je Lipatan ni kita ambil satu je. Okey, ambil satu je. Okey, so untuk yang ini pun kita ambil, kita tentukan di tempat mana dulu. Kemudian kita ambil lapisan atas je Jangan terambil lapisan bawah. Faham? Untuk yang bawah ni boleh ambil lebih sebab dia jahit di atas fabric ni. Baik belajar, apabila kamu dah jahit lebih kurang 3, nampak tak silang pangkal? Okey, silang pangkalnya. Sekiranya jahitan jerujo ni dia mengganggu kamu, tak apa. Kamu boleh langgar dia je. Sebab kejap lagi kita tarik je dia hilang. Boleh? So kita tengok apa kesan di belakang ni. Dia hanya nampak satu sajalah. Satu pintik saja. Ini bukan see, ini ialah jahitan jerujo ni. Okey, ini yang melintang ni jerujo ini. Antara ruangan ini. Untuk silang pangkal, dia langsung tak nampak kesannya kat luar. Faham? Okey, so cikgu akan tinggikan kamera sebab dijahit di depan kamera dia mengganggu saya apabila ni. Saya tinggikan
Okey, baik belajar, ini ialah cara untuk ni, nampak tak? Kalau semakin jauh dia punya pangkal semakin lepeh. So cikgu demo satu yang dia tekat. Okey, cikgu demo satu yang jarak dia tekat sedikit. Baik belajar, nampak perbezaan tak? Okey, ini kalau you jahit dengan jarak yang kalau you dapat jaga jarak yang besar setara, itu pun cantik. Tapi kalau you mampu buat yang kecil, yang comel ni, pangkal dia lebih jelas. Okey, so terpulang kepada anda lah. Okey, cikgu demo dua jenis. Satu yang jarak jauh, kesan dia macam ni, pangkal dia macam menyerong, tapi ini tetap dia kecil. Okey, dia tak muat satu jari, masih diterima lah. Boleh faham? So saya habiskan di sini guna yang jarak ini. Okey, bagi cikgu sikit masa. Belajar tidak pati, cikgu punya penang pun tak cukup, nak sambung pun tak boleh. Kita matikan di sini. Masih ingat tak kalau nak matikan? Ya, kita matikan dengan jahitan key aja So ulang 2 kali di tempat mata jahitan yang sama. Okey, see? Dia sudah matikan. So kita dah boleh potongkan. Okey, baik belajar, sekiranya you sudah gantikan penang nak sambung balik, cikgu suggest kamu guna balik mata jahitan yang you matikan tadi. Kita guna balik yang mata jahitan itu sebagai mata jahitan yang kita nak mula. Okey, so kaki dia akan nampak persambungan. Okey, kaki silang pangkal tu akan nampak persambungan. Okay, so dia special sedikit lah kalau you nak you punya jahitan kemas kan. So kamu boleh guna balik sahaja tempat yang tadi you matikan tu sebagai tempat permulaan. Okay, so sekarang saya sambung Baik belajar, apabila dah sampai penghujung, kita matikan di sebelah dalam ni kalau dapat Okey, saya sorokkan di sinilah. Baik belajar, jahitan silang pangkal sudah siap. Ingat, ini masa you tak boleh macam satu besar satu kecil Cikgu demo 2 jenis. Ini jarak yang kecil, ini jarak yang besar. So terpulang kamu suka mana satu. Of course kalau jahit ini dia lebih lama sikit lah sebab jarak dia kecil. Ini jarak dia besar, dia cepat sikit. Tapi dua-dua okey. Ingat you pilih salah satu je. Nak ini atau nak kecil macam ni, dan semua make sure dia setara. Alright, bila you dah siap matikan, kita boleh gunting di bahagian sini. Okey, tadi saya matikan kat sebelah dalam yang sorok kat mana yang kita terbalikkan tu kan. Saya potong. Okey, seterusnya nak potong ini. Okay, kita tengok kesan dulu. Okey, kat luar tak ada apa, tinggal yang ni. Kita ambil macam ni Okey, ambil yang tadi simple tu, yang jelujur tu, kita gunting Okey, bila dah gunting, okey, sebab dia kasar, bolehlah kita guna tangan je. Okey. Kita tekan masa kita nak tarik jelujur keluar. Belajar sampai ke sini kan, tadi kita ada matikan jahitan jelujur. So kita cuba guntingkan, kita tak nak jahitan jelujur itu lagi. Ya, okey belajar, finally kita dah buang jelujur. Okey, kita dah buang keseluruhan jelujur. Jadi tinggal silang pangkal sahaja. Ingat siapa yang baru tonton video ini, okey, bahagian sini ialah jarak yang kecil. So kalau you pilih jenis ni, make sure you sampai habis guna jarak ini. Okey, bahagian ini ialah jarak yang lebih besar sedikit. Kalau banding dengan ini dia lebih besar sedikit. Tapi make sure jarak tu tak boleh masuk satu jari tau. Okey, kalau masuk satu jari dah tak boleh. Tak sesuai dan ditolak markah lah. Okey, baik, kita tengok kesan belakang. See, tak ada apa-apa. Belajar, dia tak meninggalkan apa-apa kesan kat luar lah. Okey, dia punya jarak. Okey, 1 cm, 1 cm. Alright, belajar. Cikgu pergi ubah suai supaya keseluruhan dia jarak pendek lah. Okey, jarak pendek. Okey, sekarang kita mula jahit di bahagian sini. Okey, belajar bahagian lapik, kita akan tetapkan juga supaya dia tak terapung macam ni kan.
Baik belajar, apabila you jahit lapik ni boleh ambil lebih sikit lah. Okey, tapi di bahagian lapisan bawah ini, okey, lapisan bawah ni lebih elok you ambil satu benang je. Okey, satu benang sahaja. Supaya dia tak meninggalkan kesan kat luar. Make sure kamu dah betul-betul iron tau. You dah iron, okey, baru you sealkan. Ini maksudnya lebih kurang kita dah sudah menetapkan, tak boleh ubah lagi. Okey, boleh bayangkan kalau you macam ni menetapkan. Bila you menetapkan, dia masih terapung, ada udara kat dalam ke, dia tak rata. So bila you hantar projek ni, dia tolak markah sebab you tak iron rata lah. Okey, kemudian tak cantik, tak kemas. So make sure dah iron baru you menetapkan lapik ini dengan silang pangkah. Lagi satu, disebabkan di sini lapik dia sudah tetapkan di sini. Jadi untuk lapik ini konon-konon dia sudah ada jahitan tepi lah. Kita tak perlu lipat 2 kali. Ini perlu lipat 2 kali, ini tak perlu. Boleh cikgu teruskan. Baik belajar, cikgu matikan jahitan di sini sebab sudah habis benang. So sekarang saya ambil yang tempat yang kita matikan tadi sebagai tempat permulaan. Okay, so bila dah siap permulaan dengan kuku, kita potongkan. Apabila kamu dah mula balik di sini, jadi teruskan sahaja. Baik belajar, cikgu Wen sudah sampai ke penghujung ni. Jadi cikgu Wen akan matikan jahitan silang pangkah di mata jahitan yang last. Baik, nampak tak? Cikgu Wen sudah berjaya matikan jahitan silang pangkah di sini. Alright, kita tanggalkan jarum peniti. Apabila kamu dah siap, sudah tak boleh ubah lagi. Dan keseluruhan cikgu Wen sealkan, iaitu menetapkan lapik itulah. Dah tak boleh buka lagi. So macam ni dah menyudahilah keseluruhan, sudah ditetapkan. Untuk sesiapa yang nak jahit silang pangkah kelompok, boleh juga kamu jahit 5 di sini. Okey, 5 di sini, 5 di sini. 1 2 3. Okey, kemudian 4. Okey, 5. Okey, 6. Okey, di bahagian belok 7 dan juga 8. Kalau bagi cikgu, saya rasa seal keseluruhan lagi senang daripada kelompok sebab tak perlu sentiasa matikan. Okey, kalau you nak jahit kelompok, silang pangkah kelompok, kamu sentiasa kena matikan di satu tempat, matikan di satu tempat. So dia akan nampak yang macam tompol ini. Sekiranya you sanggup, kamu boleh jahit sehingga habis. So dia cuma matikan di sini satu yang titik besar dan sini titik besar dengan sini. Bila benang tak cukup, itu saja. So nampak tak? Okey, projek kita dah siap. Tinggal apa lagi? Ya, tinggal putang sahaja. Baik, tinggal putang sahaja yang kita kena jayakan. So kita buat sikit. Okey, catatan di sini kamu tuliskan tarikh. Hari ini kita dah capai 2 kriteria kejayaan, iaitu kita tetapkan lapik dengan silang pangkah dan kita dah siap kelepek dengan silang pangkah juga. Syabas dan tahniah, kita akan jumpa di video seterusnya untuk jahit hiasan. Kita akan jahit putang dan lubang putang. Okey, itu sahaja untuk video hari ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.